Dia punya ayat memang terpaling syarak lah tuan-tuan sekalian. Lain macam betul dia punya terpaling syarak. Tapi betul ke ayat dia tu masalahnya? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam selepas solat subuh dari Masjid Nabawi Asy-Syarif, di mana anda dapat lihat belakang saya ini ribuan, bahkan boleh saya katakan jutaan manusia sebenarnya yang baru saja keluar daripada solat berjemaah di dalam Masjid Nabi ini, di mana suasana memang sangat-sangat luar biasa, sangat tenang, sangat best. Walaupun taklah berangin seperti semalam, taklah sesejuk semalam, tetapi dia nyaman, dia sangat-sangat nyaman. Dan saya doakan kepada anda yang menonton video saya ini supaya insya-Allah satu hari nanti Allah akan rezekikan anda untuk hadir ke Masjid Nabi ini untuk sama-sama melawat baginda Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita nak cerita tahu tentang satu tangkap layar Facebook yang saya dapat ni, di mana dikatakan tangkap layar ini dipunyai oleh seseorang yang bernama Arham. Arham ni kan. Jadi basically-nya dia antara orang yang saya rasa mungkin dia tidak bersetuju dengan gesaan untuk membatalkan konsert Coldplay, serta mungkin tidak bersetuju dengan saranan daripada Mufti Wilayah. Saya kata saranan sebab kalau nak kata fatwa kejagi, Kementerian Komunikasi dan Digital kata Mufti hanya bagi pandangan, bukan fatwa. Jadi kita ikutlah cakap kementerian ni tak? Di mana Arham ini saya yakin berkemungkinannya beliau tidak bersetuju dengan saranan daripada pejabat Mufti Wilayah yang menyarankan agar konsert Coldplay ini dibatalkan sahaja atas pertimbangan syarak dan pelbagai lagi. Di mana dia kata, nak cerita tentang syarak ni, antara lain dah ayat dia kan, nak batalkan konsert inilah bukan yang terpaling syariah sebenarnya. Di mana banyak benda lah dia kata nak kena ambil kira. Macam orang kata apa, ganti rugi yang terpaksa dibayar, kontrak yang dibatalkan dan macam-macam lagi. Di mana banyak sekali hak orang lain yang akan terjejas sekiranya kalau konsert itu dibatalkan. Maka dia kata oleh kerana itu, ini iaitu membatalkan konsert Coldplay yang berlangsung semalam itu bukanlah benda yang terpaling syarak. Itu kata-kata dia. Jadi itulah, kadang-kadang saya rasa macam takjub tau dengan kehebatan sesetengah manusia yang seakan juga hendak menyokong benda-benda lara seperti ini, menunggang agama semata-mata untuk menghalalkan ataupun menjustifikasikan tindakan mereka untuk menyokong perkara tersebut. Tapi tak apalah, kita nak bahaskan tentang terpaling syarak ini tuan-tuan sekalian. The thing is, kita nak jawab lebih-lebih pun susah. Saya cuma boleh bagikan satu contoh yang sangat-sangat ringkas dan mungkin contoh ini tidak begitu tepat, tetapi sekadar untuk pengetahuan bersama dan juga untuk pemerhatian kita bersamalah insya-Allah. Contoh, katalah kalau si Arham ini dia melanggan pelacur. Pelacur tersebut jenis datang ke rumah ataupun datang ke tempat dia. Dia tak pergi tempat pelacur tu, tapi pelacur itu dia langgan, pelacur tu datang ke tempat dia. Sebagai contoh Dan kemudian dia pun duk beritahu ke FB. Contohnya, aku dah langgan pelacur on the way. Siapa-siapa nak join aku untuk kekah pelacur ni, marilah datang tempat aku. Kita kendurikan pelacur ni sama-sama. Nanti dia punya bayaran kita tong-tong. Contoh. Tengok-tengok, bila dia post benda ni kat FB, ramai orang kecam dia. Ramai orang nasihatkan dia, ramai orang tegur dia, ramai orang marah dia. Kata, weh, langgan pelacur ni haram. Tak boleh. Berdosa di sisi Islam. Satu perbuatan yang terlaknat, keji dan macam-macam lagi. Batalkan saja. Jangan ambil pelacur tu. Tolong jangan menjerumuskan diri ke dalam lembah kehinaan, lembah zina, lembah kemaksiatan. Ramai orang kata macam tu, termasuklah Pak Ustaz. Tengok-tengok, katakanlah si Arham ni kata, kalau saya batalkan pelacur ni pun, ini bukan terpaling syarak. Sebab banyak benda nak kena ambil kira sebab saya dah bayar pelacur tu. Kalau saya batalkan, duit tu burn. Jadi kerugian pula pada saya. Kemudian kena fikir pula duit pelacur tu dia dah on the way datang ke sini. Kan duit tambang dia lagi pun dah burn pula. And then kawan-kawan saya yang saya minta ramai-ramai datang untuk sama-sama kekah pelacur tu pun, mereka pun dah on the way datang ke tempat saya. Mereka semua tengah keluarkan duit belanja untuk datang ke tempat saya. Pun burn juga. Jadi dia tak paling syarak ke situ sebab masing-masing mengalami kerugian. Mungkin inilah yang cuba dimaksudkan oleh Arham ini. Jadi saya nak tanya anda, adakah Arham perlu untuk meneruskan langgan pelacur tersebut hanya kerana pertimbangan syarak dia? Orang lain akan mengalami kerugian sekiranya kalau saya membatalkan langganan tersebut. Nampak tak dekat situ? The thing is, tuan-tuan sekalian, memang saya faham. Nanti ramai orang katakan saya, konsert Coldplay ini bukannya haram mutlak macam mana langgan pelacur. Betul. Cuma saya nak mengambil satu contoh yang mudah untuk kita faham.
di mana ya betul konsert konflik ini bukanlah satu haram yang betul-betul mutlak yang digariskan oleh fatwa kebangsaan ke apa ke, betul tak? Cumanya benda ini menjerumus ke arah maksiat. Satu. Nombor duanya, benda ini akan menggalakkan pergaulan lelaki dan wanita. Bukannya konsert itu, okey, lelaki belah sana saja dekat stadium, perempuan belah sini saja dekat stadium. Itu lain cerita. Itu pun masih lagi ada unsur-unsur hedonisme yang tidak dibenarkan oleh Islam. Nombor tiganya, ni yang paling penting. Bukan sekadar pertimbangan syarak, tuan-tuan sekalian. Tetapi kita kena mengenangkan juga yang konsert ini tengah berlaku pada saat yang tidak sesuai. Sangat-sangat tak sesuai. Iaitu ketika saudara-saudara kita dekat bumi Gaza sana sedang mengalami bencana, diserang dan pelbagai lagi. Dan kalau ikut saya lah tuan-tuan sekalian, sepatutnya apa saja rancangan berbentuk hiburan kena batalkan dahulu. Tangguhkan dulu. Kita kena tunjukkan solidariti kita. Sebab iyalah, di saat kita nak berhibur, kita berjimba, kita bergembira, oh ambil handphone, tunjuk lampu, oh nyanyi lagu Viva La Vida, contohnya kan. Tetapi saudara-saudara kita sendiri, rakan-rakan semanusia kita sendiri sedang mengalami kecelakaan, sedang mengalami pergolakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Cuba anda bayangkan kalau anda berada kat tempat saudara-saudara kita itu, anda tengah mengalami bencana, tengok-tengok jiran-jiran anda boleh bergembira pula tengah happy-happy, ronggeng. Kan? Macam tak kena sebenarnya. Jadi, jikalau betul lah status ini dituliskan oleh Arham, saya nasihatkan anda, tolong jangan menunggang agama semata-mata untuk, orang kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, untuk menjustifikasikan atau membenarkan benda-benda yang tidak sepatutnya diadakan pada ketika ini diadakan. Saya tak kira lah tuan-tuan sekalian siapa yang mula-mula membenarkan konsert konflik ini dimasukkan ke dalam Malaysia. Saya tak kira kerajaan manakah, Perikatan Nasional ke, even kerajaan PAS pun contohnya kan, ataupun kerajaan PH ke, yang telah mengeluarkan permit ini, telah menguruskan daripada awal sampai akhir, sampailah konflik datang semalam. Saya tak peduli semua itu. Yang saya pedulikan, benda ini tidak sepatutnya dilakukan pada ketika ini. Dan sekiranya kalau benda itu dah disetting awal, tengok-tengok perkara yang tak sepatutnya jadi pada ketika ini menyebabkan konsert itu tidak wajar untuk diadakan, maka wajar konsert itu ditangguhkan sementara waktu. Rugi-rugilah, nak macam mana? Siapa suruh kau benarkan at the first place, betul tak? Cumanya itulah tuan-tuan sekalian, zaman sekarang ini mereka yang menunggang agama untuk menghalalkan perkara-perkara tak betul ini makin lama makin ramai. Dan saya bukan seorang ustaz, saya bukan ustaz. Dan oleh kerana saya ini bukan ustaz, jadi saya nak tanyakan satu soalan ini kepada puak-puak yang menunggang agama ini, termasuklah mereka yang kata, orang pergi konsert konflik pun solat maghrib lah. Allahu Akbar. Jawab soalan ni dulu. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?